A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kelapangan, kesihatan dan keafiatan dapat kita bersua kembali untuk meneruskan siri-siri kursus manasik haji di Masjid As-Sabirin pada tahun ini untuk musim haji 1439 Hijrah. Insya-Allah hari ini hari peresmian, relax dululah. Tidak dia satu dulu ni, jadi slow sikit, insya-Allah tak apa. Namun seperti mana biasa kita mula dengan sama-sama bertalbiyah, melatihkan, membiasakan talbiyah, insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, semoga dengan talbiyah tadi timbul suasana kita untuk melaksanakan kursus haji, insya-Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita berdoa semoga kita terpilih menjadi jamaah haji pada tahun ini, insya-Allah. Semoga kita juga mendapat rahmat pimpinan bimbingan Allah Ta'ala, dipermudahkan ya. Saya nak berkongsi sedikit pengalaman tahun lepas. Tahun lepas ni saya tak pergi bertugas, dan saya mungkin dah tak bertugas pasal umur sudah lebih banyak daripada syarat. Dia 62 je. Sekarang ini saya dah 68. Terakhir saya pergi haji tahun 2015 dengan tabung haji travel. Itu yang terakhir kan. Umrah pun lama tak pergi, dah setahun. Bulan 12 tahun lepas saya pergi, ni bulan 12. InsyaAllah saya akan pergi bulan Februari nanti. Waktu kita ada slotkan dalam jadual gitu tu, waktu tu ada pengurusan haji, ada ustazah, ada kesihatan. Tu saya nak ambil peluang tu untuk pergi haji. Kalau pergi ada, kalau rezeki saya ada, pergi tahun ni mungkin dengan syarikat swasta atas visa purada, visa yang penat, visa yang lelah ni kan. Tapi nak pergi haji kena pergi juga lah. Visa purada kalau siapa pergi pun, pertama kelulusan dia last minute. Kadang-kadang sampai Mekah letak beg terus pergi Arafah. Okey, itu gambaran. Sebab itu visa purada jangan kenduri. Tak jadi pergi nyanyi sampai di airport balik. Ya kan, pernah berlaku kan, kawan-kawan kita pernah berlaku, ialah nak kenduri. Yang kedua, biasanya penat sikit dah pasal tergesa-gesa last minute pergi. Dia pergi visa purada ni duduk di Aziziyah. Dia tak duduk kat Bana Mekah ni, dia duduk Aziziyah dekat dengan Jamarah. Pergi Arafah, Muzdalifah, balik terus ke hotel dia di Aziziyah. Jalan kaki nak pergi Mekah 20 minit biasanya. Tapi dia orang jual visa tu, saya pernah diberitahu harga visa saja 15,000. Ya kan. Tahun lepas package yang paling mahal 270,000 seorang. Yang kedua mahal tu 240,000. Saya sempatlah mengajar beberapa orang yang minta ulang kaji, yang pergi 240,000. Seorang 240,000, pergi dua orang 480,000, setengah juta. Ya kan. Tak pergi dah. Kalau saya tak pergi dah, tak ada duit nak pergi. Tapi oleh kerana puak-puak tu dia kentut keluar duit, dia tak ada masalah. Cuma yang masalah duit tak ada masalah, ni masalah ilmu kan. Kita nak pergi haji ni, kita nak buat kerja ibadah. Pergi haji, pergi umrah bukan melancong, nak pergi ibadah. Yang lain tu sampingan sahaja. Okey, maka kita ada 2-3 benda. Pertama, kita kena ada nawaitu yang baik. Nak begitu ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji. Bersedia berhadapan dengan cabaran, kekuatan dalaman mesti kena ada. Yang kedua, kita nak bentuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sebab kita nak buat ibadah dengan sempurna, mesti jiwa kena bersih. Nak hilangkan daki-daki dia. Ya kan? Tu. Okey. Yang ketiga, nak ada ilmu untuk buat kerja tu. Kalau tak ada ilmu, sampai hari ini semalam masih ada lagi soalan haji tahun lepas. Dah balik kat setahun, soalan haji tak selesai lagi. Macam mana tu? Tahun lepas saya tak pergi, saya offer dalam
apa nama ni, saya punya apa ni, Facebook, okey, saya bersedia tolong jawab soalan-soalan. WhatsApp kita akan jawab. Cuma saya jawab saya rakam. Saya tak suka menulis. Okey, saya rakam. Jadi WhatsApp free. Tu nombor email saya, tu nombor telefon saya, nak WhatsApp. Ya kan, kalau siapa ada buku nota tu dah ada kat belakang. Ada kan, kulit belakang sekali, kata salah saya ada. Betul tak? Dah ada. Sebab tahun lepas saya nampak manfaat apabila masjid kita uploadkan semua siri kursus haji kat sini. Saya dapat beberapa panggilan telefon daripada kedutaan kita yang ada di Kuwait, di Riyadh, di Saudi sini, mengadu mereka akan pergi haji, rombongan kedutaan lah akan pergi haji, tapi mereka tak sempat belajar. Saya kata okey, awak tengok YouTube tu tak faham telefon kan, atau tak faham WhatsApp, mana-mana yang berkaitan lah. Sampai di Mekah, di Mina tu hari-hari telefon saya nak buat, pasal mereka tak sempat kursus, mengarap tengok di YouTube je lah. Tapi yang seronoknya orang ada di Ampang, kawasan kita lah, dapat offer pergi haji. Telefon, ustaz, saya dapat offer pergi haji, alhamdulillah, saya kata. Tapi ustaz, saya tak sempat kursus, saya ni sibuk. Saya kata, tuan atas muka bumi tak ada siapa tak sibuk. Ikan, kalau nak cerita sibuk, siapa tak sibuk? Semua sibuk, semua ada kerja. Betul tak? Masing-masing. Jadi dia pergi ikut kursus dengan saya, dia kata 3 kali je. Okey, saya kata, dia minta special buat untuk dia. Okey, saya tanya tuan, tuan pernah pergi umrah belum? Tak pernah. Belum tengok Kaabah belum? Saya tak mampu nak mengajar. 3 jam mana nak cerita apa? Kan? Orang tak pernah tengok, tak pernah apa. Kita berbelah-belah siri. Saya minta maaf, saya kata, carilah orang lain. Mungkin ada orang lain bijak, dia boleh hembus, dia boleh ingat semua. Kan? Kan? Kita kepala bukan ada disket, boleh cucuk disket atau pendrive, transfer je, bukan boleh macam tu. Kan, wallahu alam. Dia jawab sedap lagi, tak apa ustaz, saya nak bayar. Saya bukan minta bayaran. Bayar tak bayar, saya nasi, saya pencin dah ada, cukup saya makan. Perlu orang tua bersama mana yang nak makan. Ya kan? Tapi kalau saya dah rasa tak mampu saya nak ngajar, baik saya tu saja. Kan? Orang panggil saya ceramah umrah, berapa jam? 2 jam, tak bayar. Tak mampu saya nak mengajar, dia tu 2 jam. Nak cerita apa? Ya kan? Dahlah umrah sekarang macam-macam, pergi umrah, pergi Taif, pergi umrah, pergi Taif. Dah duduk Mekah 5-6 hari je, lagi pula sehari pergi keluar. Jadi apa punya cerita ibadah kita, wallahu a'lam bissawab. Itu pengalaman lepas. Jadi hari-hari saya jawab soalan dalam 30 soalan sehari purata. Saya seronok, tapi 30 soalan itu soalan diulang yang sama je. Ya kan? Kerana tidak ada grup, kita jawab pada seorang je lah. Lepas tu saya suka tubuh grup, kita pun tubuh grup. Saya nasihatkan lagi, jangan masuk sebarang yang lain selain pada kursus haji dan grup tu. Tahun lepas lagi saya dah keluar daripada grup. Baru 2 hari buka grup, dah ada tongges masuk dalam tu. Apa punya cerita tak tahu. Ya kan? Nak meniaga tempat lain lah. Ni kita ada grup kursus manasik haji supaya satu orang tanya, saya jawab, semua orang boleh tahu. Tu tujuan kita. Ya kan? Tak usah nak jawab kepek lah apa semua kat situ. Allahu a'lam. Jadi tahun lepas, alhamdulillah dah selesai banyak. 2 hari lepas ada lagi soalan tentang haji tahun lepas. Dia ngadu kat saya, macam mana ustaz, isteri saya itu tak lawat nak berjalan, dia wakil pada saya melontar. 10 hari bulan dia melontar sendiri, 11, 12, 13 dia wakil kat saya. Tanpa saya rujuk pada doktor, tanpa saya rujuk pada ustaz yang bertugas di sana. Saya jawab, saya tak mampu nak jawab kerana saya tak boleh akses sakit dia pada masa tu. Nak jawab sebab tu, kita jumpa doktor, doktor akan nilai sama ada ni bahaya atau tidak. Ya kan? Kalau letih 10 bulan tak boleh pergi, mungkin sebelah boleh melontar. Postpone tak lagi gitu. Jadi saya tak boleh nak jawab. Sakit macam mana? Bahaya ke tidak pergi itu? Letih macam mana? Jadi susahkan benda dia lepas. Habis macam mana penyelesaian? Beda, senang cerita. Ya kan? Pasal melontar tu wajib haji, bukan rukun haji. Jadi boleh didamkan. Kalau rukun tak boleh. Ini tawaf tak sah pun
telefon dam apa? Mana ada dam lagi tawaf? Dom je lah ada, dam tak ada. Tuan-tuan tahu tak? Saya terima telefon terkejut, seumur hidup tak pernah dengar satu masalah daripada Melaka. Cerita tu lah. Dia pergi umrah, buat umrah 9 kali rajin. Orang muda, bagus lah. Tapi semua tawaf tak ada wudu. Semua tawaf tak ada wudu. Bayangkan. Dari mana satu tawaf tak sah, satu umrah tidak sah, balik dalam ihram dah setahun. Kalau tengok YouTube, kebetulan kita cerita syarat-syarat sah tawaf, antara lain mesti suci pada hadap sadar, hadap kecil, berwudu. Barulah dia risau yang dia buat. Pergi jumpa ke tabung haji. Tabung haji beri nombor telefon saya. Saya kata, saudara, sekarang ni kena selesai angkat larang ihram dulu, baru terfikir yang lain-lain. Macam mana boleh jadi? Pasal pergi gitu. Alah, pergi umrah je, dia kata. Lompatlah pergi, ikut kawan, duit banyak, payah je lah. Ini kan 10,000, ada apa bagi mereka? Payah pergi. Ya Rabbi. Kadang-kadang dalam mengurus apa kita tak nampak. Tahun ni saya berhadapan dengan beberapa cabaran untuk anak saya. Anak saya dah register lama dah. Tingkatan 5 dia semua saya dah register dulu, pasal saya tengok dah menunggu ni lama. Waktu tu mungkin 5 tahun, 6 tahun menunggu. Saya dah register. Semua dah dapat offer. Kebetulan dapat offer 2-3 tahun lepas tengah mengandung. Jadi reject lah. Tahun ni anak dah besar. Takut mengandung baru, nak pergilah tahun ni. Ya kan. Buat rayuan, ibarat rayuan. Ada seorang anak saya tu 3 tahun. 2 tahun lepas dapat offer. Dia tengah mengandung juga. Saya tu pergi tabung haji, beritahu minta postpone. Suami dia tak dapat offer. Tak dapat. Tak postpone, tak apa, tak dapat. Rupanya tak tukar alamat. Surat dia sampai rumah lama, lepas haji dah baru pergi. Ambil surat, dia baru cerita kat saya, pergi jumpa dengan tabung haji. Kaunter tabung haji jawab paling mudah. Haji dah lepas dah, tak ada apa-apa lah. Tengok. Rekod dalam komputer dah ada. Dia offer. Patut dia kena jawab, beritahu cerita, dia lambat terima surat kerana alamat tak tukar dan sebagainya. Ada maklumat lah. Tahun ni isteri dapat offer balik, nak pergi. Suami tak dapat. Saya kata sekarang awak sanggup, pasal kena sanggup sebelum 16-12 kan. Boleh. Sanggup pergi, masuk terus rayuan suami untuk jadi mahram. Sebab tu kita main tak bersungguh lah kan. Sekarang berapa lama tunggu nak pergi haji kalau daftar sekarang? Isteri saya baru daftar, dia balik haji 2012, tunggu 5 tahun. Bulan 12, bulan 11 baru ni, barulah boleh daftar balik. Saya daftar online, boleh pergi haji 2115. 98 tahun lagi. Kami dah umur 68. Saya kata tak apa, daftar. Logik akal kita ketawa, tapi kerja Allah Ta'ala kita tak tahu. Okey? Kita daftar, kita dah niat nak pergi, dapat pahala. Tak dapat pergi, tak apalah. Sekarang kita, dia nak pergi dah berapa kali, tak apalah. Tapi dah niat nak pergi, daftar je. Wallahu'alam. Okey. Sekarang ni nak pergi bila? Orang telefon saya, Ustaz, saya dapat offer pergi haji. Nak pergi bila? Awal ke akhir ke tengah ke? Saya kata itu bancian sahaja. Tak mesti dapat apa kita tanda tu. Sebab kalau semua orang nak pergi akhir, mana ada akhir kalau tak ada awal? Ya kan? Kalau semua pergi awal, mesti kena ada akhir, ada tengah. Ya kan? Janji boleh pergi. Ya kan? Isi-isi lah orang tu, tak apalah. Nak buat haji fraud, pergilah pilih pergi akhir, boleh buat haji fraud kalau ada rezeki kita. Allah. Tahun lepas macam-macam lagi masalah. Masalah kapal terbang tahun lepas, satu hal. Arab Saudi dah. Biasa kita MAS dengan SB, MH dengan SB. Tiba-tiba SB tarik diri daripada bawa jemaah haji Malaysia. Dia nak tumpu pada Iran. Dia lulukan Iran 70,000 tahun lepas. Diserahkan kepada anak syarikat dia, Flynas nama anak syarikat dia.
XY dia punya kod penerbangan. Bawa terabur tahun lepas sampai pergi Kelana Jaya 3 hari, duduk Kelana Jaya tak boleh pergi lagi. Ustaz, saya Kelana Jaya dah 3 hari, tak apalah, mabitlah kat situ dulu, saya kata. Nah, macam mana? Ya kan? Penerbangan tu Arab Saudi dia last minute bonus lock in. Jadi masalah lah. Tak apalah. Itu cabaran namanya. Kadang-kadang kita orang Malaysia ni satu perkara lagi, kita rasa kita sombong, kita duit banyak. Allah Ta'ala bagi ujian kat situ. Ambil kamu duit banyak, tidur Kelana Jaya. Okey. Kena terima cabaran-cabaran itu, kita terima insya-Allah. Tak apa. Okey, habis cerita tu. Saya nak cerita, mungkin ada yang baru, kalau yang lama tak apalah, dah kenal saya, dah tahu trend saya mengajar. Okey, pertama saya sendiri mengajar tahun ni, asalnya tahun yang ke-20 saya mengajar haji. 20 tahun lah maknanya mengajar haji. Tapi pasal mengajar haji ni seronok. Penat tapi seronok. Kita makin tua makin penat. Kalau saya mengajar sekarang pagi je, pagi ni nggak pergi esok. Petang tak ambil. Dulu pagi petang, pagi petang, pagi petang. Tak larat. Pagi ni mengajar balik, dah subuh tidur. Malam kali ada kelas 8 maghrib. Zaman muda tu 5 siri untuk satu hari. Kuliah subuh, kursus haji pagi, kursus haji petang, lepas asar ada kelas wanita, lepas maghrib ada kuliah maghrib. 5 kali balik kau tidur, belum kepala belum sampai bantal dia dengkur. Terus sekarang dah tua, tak lawat dah nak pergi mana-mana. Tahun 2019 ada booking semalam, telefon, Ustaz 2019 saya mengajar tempat kami lah pula. Saya kata saya dah tua, pertama tak boleh pergi jauh, yang kedua saya baru mengajar Sabir ini baru masuk tahun ni, tahun kedua, tahun lepas kan mula. Jadi kurangkan 3 tahun dulu baru boleh berpisah. Kalau orang nak, kalau tak nak lain cerita lah. Jadi tak usah mengharapkan lah. Kalau hidup pun mungkin dah tak larat. Tahun ni pun dah tak larat. Tahun ni tambah penyakit ke saya. Tangan ni sebelah ni kena tennis elbow. Tak main tennis tapi kena tennis elbow punya sakit. Tengok overuse, banyak main mouse semua. Kaki sebelah tumit dah tumbuh tulang, kena buat fizio. Duduk lama bangun injut sekejap. Tu tanda-tanda lah tu kan. 2 bulan lepas darah saya tu tak stabil, naik. Dah mengalah dah saya makan ubat sekarang. Mengalah. Wallahu a'lam. Maknanya tenaga kita dah kurang. Umur dah lama, lebih 68 maklum sajalah. Ya kan? Ya bertambah umur dengan cucu je. 3 hari lepas dapatlah cucu yang ke-28. Nenek pergi jaga cucu. Kata, tak apa, saya nak mengajar. Mana balik pada kursus haji, saya punya approach berbeza sikit mungkin dengan tabung haji proper. Okey, saya punya approach day to day punya. Kita akan belajar haji ni ikut pergerakan kita. Saya akan tumpu pada haji ifrat, pergi Madinah dulu kerana itu yang mula-mula pergi. Kan di Malaysia sebelum pergi apa kita buat, sampai Madinah apa yang patut kita buat, persiapan umrah macam mana, sampai Mekah apa patut kita buat, 8 Zulhijjah apa patut kita buat, 9, 10, 11, 12, 13 apa patut kita buat sampai selesai. Baru kita jelaskan di situ mana rukun, mana wajib. Jadi approach-nya itu bukan ilmiah. Okey, tapi praktikal. Tabung haji ilmiah. Rukun haji banyak ni bla bla bla, wajib haji banyak ni bla 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 bla. Bila buat tu naik turun lah. Pasal dia ikut kelompok-kelompok seperti itu. Jadi saya daripada dulu buat slide dan sebagainya, saya nampak saya mengajar orang tua-tua mudah faham. Itu je. Pengalaman saya 12 tahun saya bertugas haji kat Mekah. Cukup. Mula-mula dulu, zaman dulu kita pergi haji, makan masak sendiri. Okey, sampai ke Mekah dia orang bagi balik sikit duit kita untuk makan. Orang kampung-kampung dia makan banyak mana, boleh bawa balik duit. Tapi dah fikir-fikir arwah, bukan arwah kau, masih ada ke arwah saya ingat dah. Datuk Arun Babel saya pernah kenal dia pasal dia pernah jadi ketua pengarah saya dulu sebelum kita berhaji. Dia fikir jemaah haji kita asyik balik duk masak je kerja. Baik duduk kat masjid iktikaf baca Quran apa semua. Jadi supply bahan bermasak. Saya rasa tu bagus. Tak apalah supply bahan masak.
nak mudahkan jemaah. Tahulah mula-mula supply macam mana. Risiko atau apa ni masalah memang timbul. Waktu saya pergi haji, dia orang supply makan, pergi muassasah ni satu tong nasi, satu tong lauk, satu tong sayur. Beramak balik masjid tinggal nasi dengan tulang. Ya kan? Jadi orang 40 salam berbubuk balik juga, tak duduk masjid. Walaupun bahan bermasak, pasal bubuk nak makan. Sebab yang balik awal tak ada disiplin. Dia kan dia ambil setakat benda dia nak. Setakat nak ambil, bukan nak makan pun, tak habis pun makan kadang-kadang. Macam kita pergi kenduri kahwin. Buffet. Rumput kita dalam pinggan kita, makan tak habis, buang. Kan? Pasal kita tak belajar cara mana nak makan sepatutnya. Sama dulu. Jadi saya pergi haji dulu, rumah saya kata kita balik lambat. Balik lambat dia kita dosa kurang, pahala banyak. Sebab pertama duduk masjid lama, iktikaf. Baca Quran. Ya kan? Balik sampai ke hotel, lift clear, tak payah berbuk. Ya kan? Cuma sampai ke bilik, sampai tempat makan, nak makan dan tak ada habis, kita belilah. Beli untuk makan 2 orang. Yang tu kita niat sedekah pada orang, dapat pahala. Modal makan pada masa itu lagi murah. Zaman itu RM5 2 orang makan, kenyang. Cuba tengok. Jadi kita pergi awal masjid balik lambat. Ya kan? Tak kisah makan. Apa? Supply makan. Lepas tu tabung haji apa nama ni, muassasah dia beri makan 2 kali je. Makan tengah hari dengan makan malam. Package beri makan sarapan pagi sekali, tapi package kerenah lain pula. Saya pun bawa jemaah package. Pernah saya bawa satu syarikat ni tahun 2005 tak salah. 500 orang jemaah. Goreng burung puyuh 700 ekor tak cukup. Padahal ada beritahu ambil seekor seorang. Terbang ke mana puyuh ni? 200 lagi tu tak tahu hilang ke mana, tak cukup. Rupanya ada orang dia ambil puyuh seekor, dia tutup dengan nasi, ambil seekor lagi atas. Jadi bawa tu seekor je puyuh, ya kan? Sebenarnya bawah tu ada seekor lagi. Tengok kat Mekah ni. Sebab syaitan berada di mana-mana. Ya kan? Syaitan kat Mekah jendela-jendela, penipu dia lagi hebat. Kita tak rasa kita tipu orang, tapi kita tipu. Orang beritahu tu kita marah balik orang tu. Tengok punya syaitan punya kerja. Itu kerana punya syarikat. Jadi okey, sarapan pagi jadi masalah kita dulu, balik singgah beli dengan orang petani yang jual makanan untuk sarapan pagi. Okey, balik ibu air, buat air. Ibu pun dulu mula-mula dulu dia beri satu periuk besar. Waktu saya pergi haji jemaah mula-mula periuk besar lebuh air situ. Okey. Belilah kuih kita dengan petani. Balik lebuh air. Satu masa saya nak ambil air, tu pun ada air. Tengok, ke atas ada suara dalam. Dia basuh ikat tali, kan merenduk, benda tu suruh berimpul kat tengah. Tepuk air suara dalam, masuk dalam periuk. Satu hal lagi. Macam-macam pengalaman. Akhir sekali Tabung Haji nak mudahkan kita, pasal beli dengan petani itu kadang-kadang ciri sakit perut. Pengalaman saya sendiri, saya tengok sendiri dengan mata kepala. Keluar subuh-subuh ada orang petani jual nasi belauk lah, nasi apa namanya, kerabu lah, apa macam-macam. Tiba-tiba berlari je. Pasal apa? Pasal ada penguat kuasa datang. Dia ni kan jual bukan jual haram gitu, tapi kaki 5 berlari pokok dia. Saya pun tengok, kita tengok apa berlaku. Lagi dia bungkus dalam plastik, bawa lagi dia makan, dia tak masuk bangku sampah. Bangku sampah ni, tapi nak bungkusan lah. Saya tunggu, tapi kita tunggu tengok apa jadi. Tengok rasa tak ada, datang ambil balik. Saya pergi tengok di bangku sampah tu, ingus antara bangsa. India di situ, haid tepung situ, naik apa semua ada kat dalam tu. Tapi dia bungkus, tapi nak makan dia teringat. Tak jadi. Tak jadi. Jemaah haji kita ada kena tangkap seorang. Waktu puasa datang, si petani ni pandai, makcik duduk si makcik. Makcik pun duduk, dia pun cabut lagi ke tepi. Puasa datang tanya makcik ni, makcik ngangguk je lah, dia tak tahu apa, tak cakap Arab, makcik tak erti. Makcik kena tangkap pasal makcik kalau menjual kononnya. Dah. Syekh haji kena pergi ambil. Dah balik. Jadi
nak ngelak kerana tu semua, tabung haji buat perubahan, buka kafeteria di semua hotel-hotel jemaah haji. Saya tak ingat nak sebut tahun, tak ingat dah. Buat kafeteria. Serah ke orang bertani juga. Orang bertani pada masa orang Malaysia ni kan, tom yam lah, apalah, semua ada mau buka. Jadi laku. Nak queue panjang nak dibeli tu. Balik sembahyang subuh pun semua queue panjang nak beli, nak sarapan pagi. Tabung haji dalam bilik dia bagi cerik, dia bagilah gula untuk seminggu apa semua tu, adalah gula teh. Tapi nak makan, tengok laku ni. Tabung haji pun nampak, sebab penasihat tabung haji semua orang korporat. Ni kan dia nampak bisnes dalam haji ni. Tubuh anak syarikat yang buat supply makanan, tabung haji global. Tak salah saya. Tabung haji global ambil semua kedai-kedai tadi, petani jadi kuli dia, atau franchise saja ke sana, dia yang ambil. Jadi harga dah meningkat. Kalau dulu RM3 boleh makan, sekarang RM5 tak cukup lagi. Tengok orang Melayu disaji, Perda tu pandai buka kedai makanan Melayu, jual roti canai, queue lagi panjang nak beli roti canai. Rupanya orang Melayu ni ketagih roti canai ni luar biasa. Ini cerita kosong hari ni, kita cerita kosong pengalaman ni kan. Okey, tabung haji pun nampak. Tahun 2010 ke berapa saya tak ingat tepatnya. Dia bawa 50 orang penebar roti canai. Tabung haji. Jadi saya bertugas ketika tu pergi ke surau nak sembahyang subuh, tengok betul. Oi, banyak dia ni. Kami ustaz lah, lepas sembahyang lalu sini bagi sebiji kat saya. Laku. Tapi harga dah mahal lah. Roti canai disaji dulu salah saya RM10 sebiji. Kan? Tu dia punya cerita. Jadi orang tu meniaga saja. Ya kan? Sepanjang tahun tu ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita kena bayar. Nak macam mana? Betul tak? Kalau sekarang tak, tu nasib baik di Mekah tak ada GST. Kalau tidak tak ada GST lagi kan? Okey, itu pengalaman-pengalaman yang lepas lah. Mana? Tapi untuk kemudahan kita tak apalah. Arab pun suka. Orang Malaysia pasal tidak kotor hotel dia. Saya pernah duduk 2005 hotel pergi dengan syarikat swasta haji. Sembang Arab tu ke Tokyo hotel ni. Dia kata setiap tahun dia sewa pada India. Balik jemaah haji dia kena cap baru hotel. Semua minyak. Pasal masak. Kan India kan kuat pakai minyak. Habis dia kata dinding ni kena cat. Orang Melayu bagus tak ada. Pasal kita makan supply bahan bermasak. Dia tak masak dalam bilik. Bagus dia pergi, cuma tak tahan Melayu ni lebih pada itik. Mandi berapa kali sehari, tak cukup air sentiasa. Kuat mandi pula. Wallahu a'lam bissawab. Itu rahmati Allah. Jadi April saya ada cerita, kita akan cerita haji bermula, dan kita ambil yang pertama model dia, yang haji tamattu', pergi Madinah dulu. So kita akan bincang di Malaysia apa patut kita buat persiapannya. Pergi di celah-celah tu saya akan masuk pengalaman-pengalaman. Ya kan? Yang tidak ada buku. Contoh sebelum pergi haji saya selalu cerita, jangan lupa pertama bawa beg plastik sampah. Dalam buku mana tak tulis tu, bodoh kalau tulis tu. Dia kata apa yang tulis. Tapi itu perlu. Sampai ke Mekah kita duduk berkongsi dalam bilik. Kalau pergi muassasah lah. Kalau pergi bilik, kalau bilik berdua pun, kain kotor nak taruh mana. Taruhlah beg plastik sampah tadi. Sementara hantar pergi Dobi. Kan beli yang besar tu. Tu tak cerita lagi Arafah Mina, hujan lah apa semua. Tu plastik sampah tu mustahak. Pasal nak hantar Dobi kita tak, bukan musim sekarang ni, bukan duduk rumah tumpangan. Sekarang ni kita duduk hotel. Hotel ni setakat baju basuh seluar dalam, baju dalam boleh lah. Tapi nak basuh yang besar-besar mana boleh. Nak ampai kat mana? Kan? Tu pun ada orang pula dia bawa tali bergayut tepi koridor. Saya ambil gambar tapi nak tayang malu. Pasal baju dalam, seluar dalam. Berdewek kat situ kan. Itu dah bukan passion lah sekarang ni sepatutnya. Contoh itu tak ada. Itu akan saya selitkan. Bawa gula-gula nak pergi. Pasal bawa gula-gula, pasal ada pengalaman nunggu di clearkan imigrasi itu lama. Kadang-kadang saya sendiri pernah sampai 6 jam. Tunggu 6 jam, nunggu tanpa minum, tanpa makan
dagu makin panjang. Beri kan? Nak hilang panjang masuk, ulu-ulu pap dia pendek balik. Kan? Tahun lepas ada pembaruan. Tahun lepas Saudi ambil maklumat daripada Malaysia lagi, cap jari lah apa semua, 10 jari apa semua, sampai ke airport tak payah cap. Ya lama tu pasal nak cap 10 jari lebih pada banduan. Ya kan? Allahu a'lam bissawab. Itu kadang-kadang pembaruan dari masa ke semasa akan berubah, akan berlaku, insya-Allah. Tak apalah, ke arah kebaikan. Cuma biasanya bayaran tu mestilah bertambah. Tahun ni beruntung Allah sebab pergi tahun ni. Tabung haji subsidi 12,400 lebih seorang. Kos sebenar sudah 22,000 lebih. Kos sebenar muassasah. Okey. Mungkin nak pilihan raya, tak boleh nak naik harga, jadi subsidi. Tak apalah, ikut dia. Kok mana-mana asal kita tak bayar. Reason apa kat belakang tu lantak dia lah. Janji kita bayar murah. First timer dia pergi tu dengan muassasah. Kalau pergi dengan package, walaupun first timer tak dapat subsidi apa-apa. Bayarlah penuh. Lepas tu package sekarang paling tidak pun 35,000. Kalau tabung haji travel yang paling murah tahun lepas 40,000. Duduk jarak juga 500 meter dengan masjid. Okey, alhamdulillah. Saya nak sebut kita mula-mula pagi ni kita nak belajar dulu, nak dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh kita gunakan, ilmu yang memberi kesan kepada kita, iaitu kita nak cari ilmu yang bermanfaat. Maka kita tengok adab-adab menuntut ilmu. Rekas ini, daripada sekian banyak adab tu saya ambil yang paling rekas. Pertama, sentiasa meluruskan niat datang belajar. Nak belajar, fokuskan belajar. Saya sendiri berkorban. Mulai hari ini sampai 1 bulan April saya tak boleh cuti, kecuali 3 minggu saya kena cuti. Pasal itu giliran ustazah dan sebagainya, saya nak pergi umrah. Pergi kahwin orang pun saya tak pergi. Mulai pada hari ini 2 bulan sampai 1 April. Kita sini sampai 31 Mac kan. Masjid yang saya nak mula besok sampai 1 April. 4 bulan tak pergi mana. Okey, kena cari celah minggu. Ujung ini tak pergi tengah minggu. Saya habis ni akan minggu depan ni nak buat tahnik cucu yang baru. Sebab saya pilih hari Isnin malam Selasa nak pergi ke Pekan, nak pergi ziarah cucu berkhatan. Pun pilih cuti semua, cancel semua ceramah, pergi hari Rabu, balik hari Jumaat. Tak apalah. Pasal tak boleh tinggal hari Minggu. Kan? Tu kadang-kadang jemaah kata saya tak sempat nak datang lah ustaz, ada kerja. Cik hati juga kita. Ingat dia seorang ada kerja. Kan? Saya tak ambil mengajar orang minta pun hujung minggu ni. Ada satu keluarga tu minta ustaz mengajar rumah saya anak-anak gitu gini dekat rumah pula tu. Kata Tuhan saya boleh, tapi 4 bulan setahun saya kena cuti. Cuti sabatika. Punya lama. Sebab saya kursus haji, saya akan cancel kursus haji. Kalau tuan sanggup, okey kita mula. Sanggup nak mula 8 bulan 4 nanti. Okey. Luruskan niat datang nak belajar, nak dapat pengetahuan dan sebagainya. Okey. Try pula mengaji dengan saya, lupa pesan tadi. Kalau ada nak tanya, terus tanya, jangan postpone. Postpone terlupa. Tengok pada rumah ni, nak tanya ustaz. Kadang-kadang ada orang tanya, musim-musim gini, saya kata saya akan jawab dalam kelas. Saya terlupa, kena ulang balik tanya, baru saya teringat. Jadi saya akan untung jawab dalam kelas ni, pasal semua orang tahu. Kan? Memberi penumpuan penuh kepada pembelajaran. Sebab tu saya seboleh-boleh, alhamdulillah, masjid dah faham ke cara saya. Saya tak nak ada orang menjual kalau boleh, tempat saya mengajar. Sebab ada berjual break menu, dia pergi beli tu, terlupa dah kita start mengajar, kita dah masuk lagi. Ya kan? Nak beli pergi Maidin. Kan? Singgah balik mengajar dah, singgah di Ion Big. Nak beli barang apa semua. Jangan jadikan tempat kita nak mengaji sebagai tempat. Tak tahu. Saya tak tahu. Saya nasihat jemaah saya, tak boleh nasihat sana, bukan bawah bidang saya. Jadi kena beli juga, tu habis pergi beli. Ya kan? Ni dia rumah ngaji, dia fikir, Allah tudung tu cantik, nak belilah satu tu. Tu yang tak suka. Tu ilmu tak dapat. Ya kan? Penumpuan tak ada. Dulu-dulu pernah sama jemaah pun meniaga. Pernah satu masjid dulu saya mengajar, ada 400 orang jemaah. Kat belakang tu ada
kad jual telekong lah, jual apa lah semua, dia orang balik semua ada dah tertinggal. Okey, cuba kita ikhlaskan nak belajar, beri penumpuan kepada pembelajaran. Mencari majlis ilmu, seelok-eloknya kita cari majlis, bukan kita panggil orang mengajar rumah kita. Seelok-eloknya. Sebab Nabi Musa pergi cari Khidir, bukan Khidir pergi cari Musa. Baca surah Kahfi ayat 60, cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni. Panjang cerita tu. Waktu Nabi Musa mengajar, ada orang tanya Musa, siapakah yang paling alim sekarang? Akulah, pasal aku Nabi Rasul. Allah Ta'ala tempat, wahai Musa, bukan kamu, ada hamba aku yang duduk di tempat bertemu dua lautan. Ini orang yang pandai, alim. Musa berkata kepada murid dia, sahabat dia nama Yusha' bin Nun, Yusha', siapkan bekalan kita, saya nak cari orang tu nak belajar dengan dia. Berjalan kaki ni Musa dengan Yusha', berjalan sampai atas batu, letih Musa, baring kejap tidur kat situ. Berlaku benda pelik, ikan yang dia bawa tadi, ikan dah masak, hidup, lompat masuk air, berjalan hilang. Si Yusha' tak cerita kat dia, dia tidur, bangun, jom kita sambung lagi perjalanan. Sampai dah tak layak, Yusha', kita berhenti lapar lagi, buka makanan kita. Wahai Nabi Musa, minta maaf, aku ditipu oleh syaitan. Sebenarnya berlaku benda pelik atas batu kita berehat tadi, ikan tu hidup balik, dah masuk air. Situlah tempat kita nak cari, kata Musa. Patah balik lagi. Allah Ta'ala nak orientate. Kalau kamu nak ilmu, kena bersungguh. Ada pengorbanan, berjalan pergi sesat, patah balik. Kalau kita tak jumpa Masjid Sabirin, dia depan je lah, balik tu rumah kan. Okey, tu cerita. Akhirnya jumpalah dia dengan Khidir. Belajarlah dia dengan Khidir 2-3 benda yang kan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya. Balik baca tafsir tu sendiri kat rumah, lama-lama kan. Okey, wallahu alam. Cari majlis ilmu. Bantu saya kali ustaz, saya nak belajar ni, boleh tak ustaz datang rumah saya? Saya kata, nak apa? Nak belajar. Awak lah datang rumah saya, awak nak belajar. Ada seorang saudara mara saya, dia berdatuk-datuk, pakai datuk kan. Putus lagi, ustaz nak jumpa ustaz pergi ke rumah. Ada apa? Datuk nak buat ni, nak refresh lah, nak pergi umrah ni satu keluarga. Datuk rumah saya je lah. Rumah saya pun setakat 15 orang dia duduk, walaupun tak cantik seperti rumah dia kan. Kalau tak datang rumah saya boleh minta. Ingat Datuk, rumah saya tak ada teh ke? Tak bertemu, tak berjumpa sampai sekarang. Mengajuk kan? Orang dah faham tak apa. Kan ada seorang tu timbal ketuk susu, dah pencet, baru pencet. Ustaz, saya nak pergi umrah satu keluarga gini-gini. Okey Datuk, datang rumah boleh? Boleh, datang dia. Sebab dia tahu konsep kena cari ilmu, bukan ilmu, ya kan? Ada juga saya pergi rumah orang, dia himpun 15 orang, 20 orang. Dia pun buat mengajar di rumah dia, tapi dia himpun lah. Pergi, berbaloi lah kita, tidak pergi mengajar 2 orang. Pergi, dulu saya pernah pergi, zaman muda dulu. Malu ke kawan telefon ustaz, minta tolong. Tolong apa ustaz? Dia pun ustaz jugalah. Minta tolong apa ni, bos saya nak pergi haji begini. Allah ustaz, anak tak pergi rumah orang lah, payah. Tolonglah ustaz. Dia kata, kalau ustaz tak pergi, bos tentu kata kat saya tak pandai, tak boleh cari orang apa semua. Nak jaga kawan, pergi saya. Zaman tu bawa ni, projektor ni saya bawa, tong ni bawa 2-3 tong ni. Sampai rumah dia terkalau berbeng. Siapa tu? Kata orang gaji dia. Saya ustaz. Oh, pelapek. Buka pintu masuk, kita siap apa semua. Tuan rumah tak tahu lagi. Kita dah prepare apa semua, jadi kita kena tunggu dia dalam rumah dia. Tak hina rasa. Teramat hina rasa. Seolah-olah kita nak kejar duit bayaran ni. Kan? Duit tu semua orang nak, tapi berbaloi lah. Tengok macam mana pula. Okey, mencari majlis ilmu bawa berkat. Batu anak saya, tuan-tuan, saya ada 10 anak meninggal kecil seorang, tinggal 9 yang sempat sekolah. Sekarang meninggal ada seorang lagi, tinggal 8 sekarang. Okey. Tak pernah saya panggil cikgu buat tuition di rumah. Saya hantar ke tempat tuition. Kamu nak belajar, kamu pergi tempat tuition. Tinggal suruh cikgu datang ke rumah. Nanti walaupun kalau datang ke rumah dia boleh bagi penumpuan ini, tak berkat. Okey.
Jujur dan ikhlas. Itu biasalah. Jujur, ikhlas, datang, bukan datang nak berlawan-lawan. Sentiasa membersih jiwa. Selalu kita bersihkan jiwa, sebab itu kita dapat berkat. Imam Syafi'i tanya pada gurunya Waqi' tentang dia susah nak menghafal. Syakautu ila Waqi'in min su'i hafzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu pada Waqi' tentang susahku nak menghafal, kata Imam Syafi'i. Waqi' nasihatkan aku supaya tinggalkan maksiat, bersihkan diri daripada maksiat. Kerana ilmu itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan dapat kepada hati yang banyak dosa, maksiat. Seorang ustaz terkenal, saya tak nak sebut nama lain pasal dia terkenal juga. Ini Hafiz. Atau masa waktu dia belajar Hafiz dulu, mak Hafiz tak banyak. Sekarang dia belajar di yang Jakin punya, yang di apa ni, Kuala Kubu. Tiba nak ngapa susah. Ngapa pagi ni, petang hilang. Ingat yang belakang, yang depan hilang. Mengadu dia pada salah seorang guru dia. Guru dia bercerita, mungkin kamu ada benda-benda dengan mak kamu kot. Ada juga dengan dulu dia ke pondok, pergi ke pondok balik, jumpa tok guru kamu, minta maaf, dan dia kok ada benda-benda yang sangkut dengan dia ke apa semua. Pergi dia balik ke pondok, dia cerita kat saya sendiri ni. Minta maaf dengan tok guru dia, tok guru dia kata, aku tak ada apa, tak ingat aku. Cubalah kamu balik dengan mak kamu, mana dah tahu. Mak kamu suruh beli barang kamu, tak nak pergi. Ke apa ke, ada benda yang tersinggung ke apa semua. Balik dia jumpa mak dia. Minta maaf dengan mak dia kalau ada yang tersinggung ke apa semua. Balik semula tu clear, selesai, boleh hafal 30 juzuk, boleh hafiz. Tu ilmu. Okey, mengelak pertengkaran, jangan bertengkar. Dalam ilmu ni banyak dalam fiqh terutama sekali, dia banyak pandangan sana pandangan sini. Sebab tu tabung haji buat muzakarah, cus nak ambil yang terbaik, yang paling kuat alasannya, ya kan? Macam Datuk cerita tadi, ada sedikit dia terpaksa kena saya betulkan. Semayang di hotel berjamaah dalam Masjidil Haram menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kita duduk hotel Safwah ke, duduk hotel Clock Tower ke, ada memang besar kat situ kan. Menurut mazhab Syafi'i, berimam dengan Masjidil Haram tidak sah semayang di situ. Kita dah putus dan musakarah bincang. Okey, kecuali Hambali, orang Mekah pakai mazhab Hambali. Saya bertengkar dengan sama-sama ustaz tahun lepas. Dia kata, walaupun mazhab berbeza, kita pakai je lah. Contoh, dia kata, dia buat contoh dengan kunut. Saya kata kunut bukan syarat sah, kunut tu sunat. Tak baca pun tak apa. Sunat kan, tidak membatalkan. Jangan kita baca. Baru ni saya tengok dari YouTube lagi bingung tuan-tuan. Saya tengok dari YouTube seorang ustaz tu ceramah, kita boleh campur semua mazhab. Semaya Zuhur, kah pertama Syafi'i, kah kedua Hanafi, kah tiga Hambali, kah empat Maliki. Amboi. Pada dia contoh, qiyam. Sini kalau Syafi'i, Hanafi sini kan, sini lurus Maliki. Buat contoh dengan benda sunat, bukan rukun. Kalau pergi pada rukun, wuduk katakanlah. Wuduk Syafi'i nak sembahyang ikut Hambali, mana boleh? Pasal Hambali tidak iktiraf wuduk kita kalau sapu kepala, tidak semua kepala. Tidak masuk air ke hidung, tidak basuh telinga. Maka wuduk kita tidak sah menurut pendapat mazhab mereka. Nak ikut dia macam mana? Tentang niat berbeza. Hanafi dengan Hambali niat syarat sah bukan rukun. Syafi'i dengan Maliki rukun. Sebab tu Syafi'i dengan Maliki niat tekan takbir Allahu Akbar. Orang Hambali Allahu Akbar. Pasal dia boleh niat nak masuk pintu, boleh niat dah. Sebab dia syarat sah. Jadi jangan buat pasang. Saya tengok-tengok, oh macam ni. Jadi pun saya ingat, oh orang ni baru ingat. Orang ni kena gam di Johor. Dia duduk di Johor, duduk di Pasir Gudang. Jadi dia pernah kena gam di Johor. Patut kena gam kan, mengajar orang 4 mazhab dalam satu solat. Kan. Jadi masalah pertengkaran tu elakkan. Saya pernah bertengkar di Mekah. Orang bertengkar dengan saya lah, saya elakkan. Terpulang pada saudara. Saya ceramah di Mekah, kata tuan-tuan, air zam-zam yang ada di hotel kita dan juga di Masjidil Haram wakaf untuk minum di sini, bukan buat balik Malaysia. Wakaf ada 2, satu wakaf khas, ada satu wakaf am. Ni khas.
Diberi, dah dibuat. Kalau di hotel tu dah, satu syarikat ni dilantik oleh Saudi, kerja Saudi, dia pergi buat survey. Di hotel ni ada berapa orang jemaah dia. Dia dekat klik, ratio dia berapa, satu tong berapa orang beli, berapa tong dia patut supply. Orang kita dapat setong pergi ambil pakai cerit, setengah jam habis. Itu tak boleh buat balik. Oh, datang lepas ceramah orang ke biar, ustaz cerita macam tu, orang tahu balik air semua. Betul lah, saya kata tahu balik. Ustaz belajar, saya dah tanya jaga tu tak apa. Awak tanya jaga bab hukum, wallahu alam. Tu bertengkar. Saya kata gini, anta nak pakai tu nak pakai sudah. Saya cerita takut balik daripada berkat jadi tak berkat, berkarat jadi kan. Yang ketujuh, tidak membuat bising bersembang tengah belajar. Nak tanya, tak payah tanya kawan sebelah, cepat. Tak payah, tanya ke depan lah terus. Tidak buat bising. Kadang-kadang berlaku orang balik haji, dia pergi kursus haji, seronok dengar pasal dia dah buat. Dia pula sibuk dia cerita, betul tu Ustaz cerita tu, aku dah buat gini-gini. Dah dia pula berceramah dalam ceramah. Kan? Okey. Menjaga penampilan diri yang baik. Maknanya kita datang masjid ni rumah Allah. Cara nak datang rumah Allah lah macam mana? Tidak? Pakaian lengkap, yang baik. Jangan menyeluk mata. Datang ke masjid, kat belakang t-shirt tulis The Rock. Ya kan? Saya pernah ceramah di Madinah musim haji. Tuan-tuan datang, alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dipilih jadi tetamu Allah. Pergilah ke masjid tu kerana kita nak ziarah Nabi, dia pakai elok sebab Nabi kata pergi pakai elok. Jangan pakai terik bottom. Pergi makan kenduri pun tak pakai terik bottom. Ini masuk masjid pakai terik bottom, apa hal? Kecuali kita tengah jogging tiba-tiba, Allah, nak habis dah waktu duha, nak sembahyang duha. Dah urgent lah tu. Takkan hari-hari macam tu. Kan? Ada baru jemaah kita pakai terik bottom ni. Pergi ke Masjid Nabawi. Datang jauh-jauh pergi masjid pakai terik bottom. Ya kan? Maka kenduri ada pakai terik bottom? Tak ada kan? Kalau ada, halau doang. Allah, jadi perempuan tu, tutup aurat dengan betul. Perempuan ni aurat biasanya mudah terbuka ada 3 tempat. Pertama, kaki tak pakai stokin. Saya pun pakai stokin. Ni pakai stokin, pasal nak cerita pakai stokin ni. Malu kalau ustaz pakai stokin ni kan? Pakai stokin. Di Mekah hari-hari kena pakai stokin nak pergi masjid. Ya kan? Biasakan diri pakai stokin. Ada juga orang tak boleh pakai stokin, berpenyakit, gatal sebagainya. Tahu bedak dulu. Kau pakai stokin, dia tak tahan peluh pun ada. Okey. Tangan. Ni, pakai sarung tangan ni. Dia kan jalan holop putih, nampak putih, gelap pula banyak, kerceng. Wah, dah satu hal lagi kan. Kan, lepas tu pergi masjid jangan melawar kan. Ni pergi masjid, pergi gelap banyak. Allahu Akbar, kerceng, bunyi kan. 5-10, banyaknya. Sami Allahu liman hamidah, kerceng, pula dulu gelap. Orang sebelah pula, mas kezulian kan. Okey. Kemudian pakai tudung. Biasakan pakai tudung ada dagu. Sebab dagu ni khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kata aurat kalau terbuka bawah dagu. Dan dalam pasaran banyak dah sekarang tudung ni ada dagu. Okey, tinggal kita nak pilih yang mana aja. Yang tak ada sini sabar, betul tak? Kena banyak sabar dalam belajar. Okey? Masuk sabar di sini, jangan nak cepat habis. Boring dah, aku dah faham. Oh, dia tak faham. Betul tak? Kena beri ruang kepada orang untuk bertanya, untuk apa. Alah, soalan macam tu pun tanya. Jangan. Ya kan? Dia tanya kerana dia tak tahu. Betul tak? Kadang-kadang dia tahu, mungkin dia tak tahu, mungkin dia terlupa. Nah, umur kita dah tua kan. Dulu saya pernah mengajar satu masjid 10 tahun lepas. Makcik ni 3 tahun mengaji dengan saya, soalan sama dia tanya tiap tahun. Dan dia tak ingat nak macam mana. Ya Allah. Saya pun tak kata makcik tahun lepas dia tanya, tahun ni tanya lagi. Tak payah tanya macam tu kan. Okey, habis tentang menuntut ilmu. Okey, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, insyaAllah. So kita akhir dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.